Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Malam ni, malam kisah seram subscriber. Tapi sebelum tu, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber. Dan hari ni aku bernasib baik sangat-sangat sebab aku dapat kontak dengan satu player vape yang dah lama dengan kita sebenarnya, yang kepada kaki-kaki vape yang pernah hisap flavor mango lassi kalau korang ingat. Kan? So ni dia punya owner tau, dia punya kepala dia ni. Hari ni dia dah dengan kita sekarang ni. So jom kita cakap dengan dia. Hello bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Hafiz Alhamdulillah Hafiz kan. Nama kita pun sama Hafiz nama pun sama tu, boleh tertukar. So macam mana, apa perkembangan terbaru sekarang dengan mango lassi ni sebenarnya? Ni coming soon ni ada nak keluar produk baru, premium version. Premium Apa beza premium produk baru yang premium ni dengan yang produk lama ni? Yang produk lama kita more kepada fruity, kali ni kita keluarkan creamy. Aduh, 18 mg dia apa? Ada piece, ada. Aku akan hantar dekat kau. Cantik, 18 mg. Bukan sebenarnya kan. Tapi sekarang ni aku tak boleh nak 18 mg weh. Weh, 18 mg tu syadu tu. Aku isap sepam tidur. Sebab tidur tapi hari ni kita tak boleh cerita pasal vape sangat sebab hari ni adalah tuntutan umum kan. Nanti kan aku kena sound dekat komen bahaya kan. Aku pernah kena sebelum ni. Faham betul. Okay Fiz. So macam yang kita faham tentang malam podcast ni. So basically kalau macam aku call sesiapa, diorang akan sembang pasal kisah seram. Diorang jarang kan nak sembang pasal kisah-kisah sedih kan. Jadi hari ni berapa banyak kisah seram yang kau nak kongsi dengan kita ni Fiz? Hari ni ada 3 kisah seram aku share kat korang dekat penonton segmen lain macam ada 3 kisah seram daripada orang kata daripada owner vape sendiri Okay Fiz, jom tanpa mangsa, jom kita dengarkan cerita Fiz yang pertama. Let's go. Okay, first kali cerita ni tajuk dia Rasukan Asrama Lelaki ni. Rasukan Asrama Lelaki. Okay, ya. Okay, so cerita ni bermula pada tahun 2004. Time tu aku tingkatan 4. So, aku masuk sekolah teknik dekat Selangor. Okay. So aku tak akan mention sekolah mana. Tapi dia kat Selangor, dekat belah-belah Hulu lah. Belah-belah Hulu. Okay guys, kepada sesiapa yang tahu sekolah menengah teknik yang belah-belah Hulu Selangor, korang komen dekat chat box kan. Kita tengok kat mana dia punya sekolah ni. Okay, teruskan Fiz. Okay, so basically cerita pasal sekolah aku ni dia sekolah teknik. Okay, sekolah aku ni adalah dia kawasan dia agak dalam juga. Dekat kawasan sekolah aku tu berdekatan dengan hutan yang mana belakang tu adalah kelapa sawit. Okay, so basically itulah sekolah aku. So dia ada Aspura, dia ada Aspuri. So sekolah tu memang menempatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Okay, so benda ni jadi masa aku junior. So 2004 tingkatan 4. Okay, so cerita pasal asrama aku ni, untuk blok Aspura kita ada 4 blok tau. Ada blok A, B, C dengan D. So aku punya blok adalah blok B, yang mana blok aku ni the best part about asrama aku ni, asrama aku ada balkoni tau. Okay, so balkoni aku ni menghadap kelapa sawit. Yes. Mengimbau balik boleh seram. Okay, so itulah asrama aku. Okay, dan aku punya dom di tingkat 3 paling atas sekali.
Dan dom aku di sebelah tandas. Okay, right. Okay, so kalau kat asrama ni tandas kau faham kan? Ya tu kan. Tu lah, dia tak tahu lah, dia asrama ni dengan tandas sama tak boleh dipisahkan lah. Kan? Okay, so itulah basically dom aku nak ceritakan suasana dom aku dan macam mana korang boleh bayangkan. Maksudnya okay, aku punya dom menghadap kelapa sawit dan tingkat 3 dan di sebelah tandas. Okay, so cerita ni jadi pada malam minggu tau. So biasa lah, malam minggu memang kita akan stay up lah. Senior, junior. By the way, dom aku ni time tu kita orang bercampur lagi tau, senior dengan junior. Macam sekarang ni aku tengok junior, senior, betul tak? So zaman aku tu kita orang bercampur lah, senior, junior. So kita orang stay up. Macam jenis aku ni pula, aku jenis tak suka stay kat dom aku tau. Aku memang malam minggu je aku akan tidur kat dom sebelah, dekat dom depan, dom bawah. Aku memang suka merayap. Okay, so cerita ni time tu aku tidur kat dom sebelah. Okay, so apa aktiviti yang kita orang plan pada malam tu? Kita main pengsan-pengsan. Kau pernah main tak game tu? Shit, aku pernah main game tu, pengsan-pengsan. Tak serius, kau pernah main tak game tu? Pernah. Okay, so basically pada siapa yang tak tahu, game ni actually sebenarnya okay, korang duduk, korang tahan nafas. Lepas tu orang kat depan korang akan tekan dada korang kuat-kuat dan korang akan pengsan. Betul tak, Fiz? Okay. Okay, so cerita dia, aku teringat zaman sekolah Syuk sekarang ni. Aduh, aku rasa kita sekolah teknik yang sama lah tu. Kan? Tu lah, memang game-game sama kot aku rasa kan. Okay, betul. So kita main game pengsan. So orang yang pertama pengsan ni adalah aku lah. Kan, so sebagai junior kau kena ikut cakap senior lah kan. Betul. So senior kata okay duduk, okay kau dulu. Okay, so aku duduk. So aku macam, so lepas aku buat tu, aku pun pengsan lah dalam, aku rasa dalam 4 ke 5 saat. Lepas tu orang tepuk belakang aku dan aku sedar balik. So aku cakap, diorang tanya aku, macam ni okey tak? Best tak pengsan? Aku cakap, okey. Macam ni pengsan macam tidur. Okay, so part aku dah selesai lah. And then ada seorang lagi junior gak, yang mana junior dom tu lah, sebab aku kan tidur kat dom sebelah kan. Okay, junior tu, so kawan aku. So then buat dekat dia. Okay, bila buat dekat dia ni, dia macam tunduk kepala tau. Pengsan tunduk kepala. Okay, lepas tu kita sedarkan dia balik. Lepas tu dia cakap kat aku, dia kata macam, aku tak rasa pengsan pun, rasa macam masih sedar. So macam as a senior ni, dia macam tak puas hati lah. So macam kau kena rasa pengsan ni kan. So kita buat dekat dia lagi sekali. So bila buat dekat dia lagi sekali ni, bila time nak sedarkan dia tu, dia macam gelak-gelak. Tapi gelak-gelak ni macam gelak-gelak macam gelak-gelak normal lah. Macam kau dengar macam kawan kau gelak kau tak ada rasa gelak tu pelik benar kan. So gelak-gelak. Okay, lepas tu kita cakap okay dah, nama dia Umbai. Aku ingat nama dia Umbai Okay, lepas tu cakap dia okay dah, Engkau duduk tepi. Okay, maksudnya mungkin dia dah settle lah. Dia macam gelak-gelak tu, macam macam ni kau pengsan. Faham tak? Maksud normal lah kan. Lepas tu dia mesti tunduk kepala dia dan dia mesti gelak tau. Dia mesti gelak. Lepas tu dia gelak kuat-kuat tu. Kita orang dah rasa macam kenapa Muhammad ni kan. Aku cakap dia, tu tanya dia, apa benda yang kelakar yang kau duduk gelak-gelak ni? Tak, aku okey. Dia kata aku okey. Okay, lepas tu dia macam sini macam tak puas hati lah kan. Macam asal kau gelak, lepas tu kau diam. Lepas tu panggil dia duduk tengah-tengah balik. So kita pengsankan lagi sekali. Macam okay mes ni aku nak buat kau lagi sekali. Pengsankan dia lagi sekali. Masa dia pengsan tu, dia boleh gelak. Aduh. Masa dia pengsan tu dia boleh gelak. Dan senior sedarkan dia. Dan dia teruskan gelak tau. Gelak macam aku duduk sorang kat tadi, seram pula. Aduh. Kau fikir kau punya sorang punya seram, aku punya seram pun dia boleh tahan juga ni kan. So dia gelak, dia continue gelak dan dia gelak dan continue gelak macam benda yang kelakar, benda yang macam kelakar. Lepas tu kita tanya, kau okey tak? Aku okey. Dia gelak, dia continue gelak, dia kata dia okey dan dia okey. So macam lepas tu dia duduk, dia diam, then suddenly what happened, dia
dia tiba-tiba bangun, dia nak terjun dekat balkoni belakang. Weh, apa hal pula ni? Yes. Dan waktu dia nak terjun tu, time tu ada lebih kurang dalam 15 orang dalam dorm. Senior time tu dalam 6-7 orang memang main apa ni, yang badan sebesar, main rugby kan. Cuba untuk tahan dia. Kau bayangkan 6-7 orang tahan dia daripada dia terjun dekat belakang, balkoni belakang. Kuat tu. Kuat, memang kuat. Tahan dia, tarik dia, letak dia dekat tengah. Okey, bila dah letak dia dekat tengah, dia continue gelak. Dia memang continue gelak. Kita orang cuba baringkan dia, dia still gelak kan. Lepas tu dudukkan dekat tengah-tengah, dia still gelak, tunduk kepala. Dan suddenly, lepas tu lepas dia duduk tu, dia diam. Dia kata, aku nak pergi tandas. Dia kata, lepas tu sini kata, kau nak buat apa pergi tandas? Aku nak pergi tandas. Dia cakap benda tu repeating 2-3 kali, aku nak pergi tandas. Dia kata tak, dia kata kau tak boleh pergi tandas, kau duduk je sini dan diam. Aku nak pergi tandas. Dia bangun, dia lari nak pergi tandas. Semua orang grab dia lagi sekali, bagi dia duduk. Bagi dia duduk, time tu memang kita orang dah tak lepaskan dia. So 2 orang pegang kaki dia, 2 orang pegang tangan dia, tahan dia dari dia bangun. Okay, then lepas tu dia gelak-gelak, dia diam. Lepas tu dan suddenly the best part, dalam dorm tu ada seorang kawan aku yang memang tahu pasal benda-benda ni lah. Benda-benda macam ada something wrong ke tak ke. Dan member aku pegang ibu jari kaki dia, cakap dengan dia, kau siapa? And then time tu suasana semua diam. Semua diam. Benda ni jadi real weh. Suara dia berubah 100%. Suara jadi serak gila. Dan nama dia uish, memang nama yang sangat panjang. Aku pun tak boleh recognize, tapi nama macam mau kepada Jawa kot. So dia bagi tahu nama dia sekian-sekian. So member aku cakap dia, kenapa kau masuk sini? Kan? Dia diam lah. Dia tak beritahu reason kenapa dia masuk dalam badan kawan aku. Okay, dia tak cerita. Okay. Dan member aku time tu tanya dia kenapa nak pergi tandas. Time tu dia sibuk cakap aku nak pergi tandas dengan suara yang serak tu. Dan waktu tu semua kelang kabut lah. Kita orang junior kelang kabut first time kot benda ni kan. So time tu senior kata pergi ambil Yasin, pergi baca Yasin. Lepas tu seorang kata okey, pergi panggil ustaz, turun bawah panggil ustaz. Okay, so time baca Yasin pun ada cerita dia juga. Sementara tunggu kawan seorang tu panggil ustaz. Okay, bila baca Yasin, seorang kawan aku tu dia memang tafiz lah before this. So waktu dia baca Yasin, benda tu sound dia. Benda sound dia, kau baca pun tak betul, diri kau sendiri pun tak betul. Apa yang kau simpan dalam locker kau tu? Dia sound member kau macam tu. Real bit. Aku dengar ni meremang tu. Real bit. Dia sound apa yang kau simpan dalam locker kau tu. Member aku diam. Semua kat dalam tu semua diam. Memang tunggu ustaz dia datang. Tapi ustaz tak datang. Ustaz cakap dia akan berhubung dengan kawan aku dari jauh. So aku tak faham lah. Benda ni dengar macam tak logik, tapi that's happen. Member aku tu berhubung dengan ustaz dekat rumah, berhubung dengan dia untuk ubatkan kawan aku. Tapi apa alasan si ustaz tu dia tak nak datang? Tak tahu. Dia tak ada bagi alasan apa, dia just bagi tahu tak apa, saya duduk dekat rumah sebab dia tahu seorang ni memang pandai berubat. So diorang berhubung macam mana apa aku tak tahu. Okay, so lepas berhubung tu kuat lama tak? Aku rasa dekat sejam lebih tak. Benda ni memang kuat. Benda ni memang kuat. Dan kita orang yang senior still pegang dia sebab dia still nak refuse nak pergi tandas, nak terjun belakang. So waktu nak ubatkan dia tu, lepas dia soal member aku, ustaz kata ustaz tak naik. So member aku yang ubatkan tu cakap dia pun benda ni dia bukanlah terlampau pandai sangat, cuma dia tahu sikit. Sebab baru form 4 kan, bukannya pernah berubat 10-20 orang pun. Sebabkan dia ada history lah, bapak dia boleh berubat kan. So dia tahu benda yang basic je lah. So waktu berubat, waktu pegang kaki dia tu, time tu memang dia tak nak keluar. Dia memang tak nak keluar. Dia kata dia dah sonok duduk sini. Dia kata apa? Dia kata korang yang panggil aku. Macam mana pula tu korang yang panggil pula? Biasalah benda ni kan, dia nak bagi kita, tapi tu yang dia kata korang yang panggil aku. Dia memang tak nak keluar.
Sejam lebih struggle. Then member aku tu macam okey lah. Macam okey. Dia macam dia time dia sedar tu memang dia dah totally flat. Dia totally flat tau. Kita baringkan dia atas katil. Okey, bagi dia rehat. Tapi kita mesti dengar dia gelak-gelak. Oh, masih lagi. Masih dengar dia gelak-gelak lagi. So basically malam tu sebenarnya memang tak settle lagi. So lepas pada tu Ustaz tahu benda tu tak settle. Ustaz panggil semua orang untuk azan dekat setiap bucu dan mengaji pada waktu malam. Dan Ustaz cakap benda yang masuk kat Aspura ni adalah benda yang kuat. So dia tanya kita orang, apa yang korang main, apa yang korang buat sampai benda ni jadi. Sebab dia tahu, sebab basically sekolah kita memang Ustaz dah pagar. Sebab sekolah tu memang ada kisah dia tersendiri sebenarnya. Okay. So Ustaz dah pagar sekolah tu. Dia orang tanya kita orang apa kita orang buat. Dan kita orang memang takkan bagi tahu yang kita orang main pingsan. Kita cakap kita orang tak tahu kenapa benda ni, tak tahu sebab apa benda ni jadi. Ustaz tadi tu memang mengamuk gila. Itu memang Ustaz memang mengamuk gila sebab dia kata sebab dia kata benda yang masuk kalau kat Aspuri dia different tau. Sebab Aspuri ni yalah, kalau Seraman tahu Aspuri ni kadang buang pad merata kan. Kalau pagar berapa kali pun still akan tembus. Tapi dia benda yang basic Ustaz kata. Tapi benda yang masuk dekat Aspura ni bukan benda yang basic. Bukan benda yang biasa-biasa. Memang benda yang kuat. Dan benda yang boleh merasuk dekat badan seorang lelaki ni, Ustaz cakap benda yang kuat, bukan benda yang lemah. So benda tu kau takkan boleh semudah kau baca-baca dia akan belah. Tak, dia still dekat situ lagi. So lepas tu kawan aku still macam tu lah. Dia still baring, gelak-gelak. Kita memang kena stay up malam tu tengok dia. Dan benda tu berapa lama Syuk dia jadi macam tu? Sampai ke 2-3 pagi. Berjam ke tu kan? Berjam. Memang ada yang kena stay. Okay, lepas kita orang azan, lepas kita baca Al-Quran, okay, member kita orang ni pagar sekolah tu. Malam tu juga pagar sekolah, pagar Aspura. Then kita memang kena stay up lah. Tengok dia, stay dengan dia, jaga dia. Sebab benda ni memang sebenarnya, benda ni Ustaz cakap dah beberapa tahun dah tak pernah jadi dekat Aspura. So kes macam benda ni adalah memang benda yang rare. Bukan benda yang basic. Kalau macam sedia hari-hari perempuan kena tu benda yang basic dan sekolah aku benda tu adalah benda yang basic tau. Kalau macam sekejap lagi 2 hari kena 10 orang 5 orang, benda tu benda yang normal. So untuk Aspura benda ni memang bukan benda yang normal. So game yang kita main malam tu, aku rasa mungkin kita orang borak lepas tu, mungkin dia masuk time badan member aku dah lemah. Kan bila kau dah flat kan, kau memengsankan diri kau, basically mungkin kau buat lubang kau sendiri untuk benda tu masuk. Betul, mungkin. Tapi persoalan Ustaz, macam mana benda tu boleh masuk? Sebab kan Aspura ni dah pagar. Ini mesti confirm ada budak buat hal ni, confirm tu. Itu yang buat pagar bocor kan. Itu yang tak tahu sebab apa sampai member aku kena sound. Yang time dia nak terjun tu struggle weh. Memang real depan mata aku. Dia dah nak terjun lah balkon ni tingkat 3. Tingkat 3 kalau sebab terjun tu aduh pening. Sebab waktu dia bangun tu, kau faham tak? Dia bangun, dia bukan bangun laju tau. Dia bangun macam aku nak bangun pergi ambil angin. Faham. Dia bangun relax. Dia bangun, dia berjalan relax. Lepas dah nak ke balkon ni, dia lari untuk terjun. Time tu memang semua panik gila. So benda ni suddenly memang aku time tu senior tergamam sebab benda ni jadi depan mata aku sendiri. Macam aku nak memang sampai masa aku macam deny benda ni betul ke benda ni. Sebab aku tak pernah terjadi. Aku form 4 first time aku masuk asrama. Benda tu jadi mungkin lepas 2 ke 3 bulan aku masuk asrama. So benda tu macam apa benda ni, kau macam culture shock tau. Faham. So maknanya benda tu first time lah yang kau tengok depan mata Yes, first time. Tapi nasib baik orang ramai-ramai boleh tangkap dia. Kalau tidak kalau dia lari terus terjun daripada balkoni memang dia akan terjun. Waktu tu kaki dia dah naik sebelah dah. Dia nasib baik dapat tangkap Betul.
Dia kalau balkoni tingkat 1 okey lagi lah. Paling-paling tidak mungkin cereda sikit ke, patah-patah terselio ke apa. Tapi ni tingkat 3 kan. Kalau asrama pula aku tahu tingkat 3 tu memang tinggi. Betul, memang tinggi. Tingkat 3 ni lebih kurang macam tingkat 4 ke tingkat 5 lah. Sebab ceiling tinggi kan. Sebab kita double decker kan. Betul. So dorm mungkin dalam 15 kaki ke 16 kaki. Betul. Itu kalau dia terjun, dia naik apa, orang kata turun kepala dulu, habis lah member kau ni. Habis. Tapi pengalaman ni benda yang aku sampai sekarang aku rasa macam aku masih anggap benda ni macam mimpi tau. Betul ke benda ni terjadi depan aku? Sebab dia suddenly, kau bayangkan kau tak pernah benda pelik-pelik jadi dalam hidup kau. Suddenly kau hadap benda ni for the first time dan terjadi benda yang orang kata benda yang besar, ekstrim. Kalau macam tiba-tiba gelak ke kan, suara lain tu benda yang common. Ni sampah je nak terjun. Kalau dia mati, kita mau fikir. Itu kalau mati tu korang tak tahu lah macam mana. Kalau kena buat postmortem pula, korang main pingsan pula. Aduh. Tapi tu for the first and last lah aku main game pingsan. Tapi memang asrama memang benda bodoh memang terlampau banyak. Itu standard asrama. Biasa tu kan. Asrama kalau benda pingsan apa jadi human punching bag pun ada. Itu standard. Human punching bag tu standard. Tapi sebabkan itulah asrama aku ni memang masa aku masuk pun memang dah macam-macam cerita lah dengar. I see. Sini dah bagi tahu kan, kat sini jangan pergi, kat sini jangan buat ni, kat sini jangan buat ni kan. Tapi yalah kita budak bandar kan. Bila pergi sana mana kau nak, kau dulu kat kampung, aku dulu kat kampung pun tengah-tengah malam beli kayu basikal lah masa kecil. So benda-benda macam ni bila orang cakap ni tak boleh, ni ada ni, sini ada ni, kau rasa macam okey lah, kau tak ada puasa macam kau tak ada cakap kau berani sangat. Tapi macam ya sini kan. So apa dia kata kau dengar je lah kan. Confirm langgar punya apa benda yang sini cakap. Aku confirm memang langgar. So apa jadi? So lepas pada dia dah kena kerasukan macam tu sampai pukul 2-3 pagi apa semua, so, macam mana benda tu boleh settle? Benda tu settle tiba-tiba member aku flat tidur. So kita orang semua tidur. Dia esoknya baru aku tanya kat kawan aku. Dia tanya aku tanya dia, bro, kau sedar tak apa jadi semalam? Tak ada. Aku kita main pingsan je. Aku sedar aku pingsan lah. Lepas tu kau ingat tak, dia memang kata dia tak ingat apa-apa. Yang dia tahu dia cuma penat gila. Hari tu dia kata dia memang penat. Dia memang tak tahu apa-apa lah ni. Jadi dia memang tak tahu apa. Dia last dia tahu yang sebenarnya waktu yang kita first pingsan kan tu, itu memang dia sebenarnya. I see. Itu memang dia. Itu maksudnya bila dia dah sedar, dia gelak-gelak memang tu dia. Tapi kita orang rasa macam seronok. Dia pingsan dia gelak-gelak. Kau faham tak? Betul. Mana ada orang pingsan gelak-gelak. So lepas tu buat lagi kan. Lepas tu buat lagi. Lepas tu makin gelak pula. Kita orang pun berdekah gelak. Dia tak sedar dia gelak. Kita orang gelak macam benda ni seronok. Pingsan gelak-gelak tak pernah jadi lagi. Sekali bila benda dah jadi. So basically benda tu masuk mungkin masa kali kedua, kali ketiga yang korang buat dekat dia tu lah benda tu datang. Betul. Itu yang dia bantai gelak itu kan. Tapi dia totally dia gelak. Aku kalau nak buat gelak dia pun aku seramai seorang-seorang ni. Jangan habis. Sekarang dah pukul 11 lebih habis. Jangan habis. Aku pun seorang-seorang bawah ni. Okay Hafiz, itu dia cerita pertama daripada Hafiz. Okay Hafiz, tanpa memasa jom kita dengarkan cerita Hafiz yang kedua. Okay, cerita kedua ni cerita yang pendek je lah. Okay. Cerita hantu lokal. Hantu lokal Ya. Okay, alright. Kat asrama mungkin basically benda ni kalau borak dengan kawan aku lah, duduk asrama lain pun dia cakap dekat tempat dia orang pun ada. Tapi mungkin cara tu berbeza kan. Betul. So cerita ni jadi waktu tahun 2005, time tu aku senior tak. Okay, kali ni blok aku tak menghadap kelapa sawit lah. Tapi aku stay tingkat 3 lagi. Blok aku menghadap surau bangunan akademik. Okay, alright. Okay, dan still tepi tandas lagi lah. Tandas tu tak boleh pisah Anda tak boleh pisah. Okay, so cerita ni macam biasa malam minggu lah. So malam minggu aku macam biasa lah. Macam biasa juga macam tadi, aku memang tak boleh duduk diam. Pergi tidur dom kiri lah, dom kanan lah. Semua satu asrama lah aku berkawan.
Kadang ada setengah orang, ada orang stay kat dom je kan. Betul. Tak nak pergi dom orang. Macam aku pergi je dekat dom orang. Sebab waktu malam tu aku pergi tidur kat dom sebelah, kipas dom kita orang ada 2. So satu dom tu dalam 12 orang. Satu kipas tu rosak. So hari tu panas. Then aku decide tidur dom sebelah, tidur kat rantai lah. So aku pun time tu pukul 2, dalam pukul 2, pukul 3. Aku memang tak tidur lagi. Kalau macam biasa malam minggu aku akan tidur pukul 4, pukul 5. Kita stay up lah, biasa lah. Budak-budak kan kadang main kad. Main kad tu standard kan? Main kad kadang memang main benda pelik-pelik lah kan. Main kad judi, judi biskut judi jangan cakap judi, haram. So malam tu kita main kad dalam kat dom, lepak dom sebelah. So time tu pukul 2, 3 aku macam aku keluar tengok semua dom semua dah diam, semua dah tutup lampu. Aku masuk dom aku untuk ambil bantal dengan selimut sebab aku tidur dom sebelah. Aku masuk dom aku, ada lagi lah yang 2-3 orang belum tidur. So 2-3 orang belum tidur. Then aku macam cakap, dia tanya aku pergi mana. Aku cakap tidur dom sebelah, panas lah dom ni. So dia cakap suka hati kau lah. Okay, so aku pun tidur. Aku pun tepak dom sebelah, tak tidur pun, just prepare apa yang patut. So benda ni jadi kat kawan aku dom sebelah, kawan aku. Time tu aku dekat dom ni. So benda ni jadi macam ni yang dia ceritakan dekat aku. So pada waktu malam tu dia tak tidur, dia seorang dia belum tidur lagi. Nama dia Helmi. Helmi ni belum tidur lagi. So masa dia belum tidur, lampu semua dah padam lah. Aku tak tahu apa yang dia buat dengan Walkman ke apa benda kan. Bilik memang totally gelap. Aku tengok bilik gelap. Aku tak tahu dia dah tidur ke belum. Dia cakap dia belum tidur. So waktu dia tak tidur, dia dengar benda macam pintu loker tu buka. Okay. So bagi kita orang, pintu loker kadang tengah tidur tu buka tutup ni, this is a basic thing. Sebab pintu loker tu kita orang adalah loker kayu tau. Betul. Loker kayu memang dah uzur punya. Orang kata kalau kau tak payah beli mangga lah, kau selak je. Memang tak guna beli mangga punya kan. Betul. So benda tu macam bunyi loker dia pun macam macam bunyi loker lepak. Dia time tu dia dah mamai dah pun nak tidur kan. Then suddenly dia dengar macam ada benda ketuk loker. Dia ketuk kan, dia ketuk loker macam, tapi ketuk yang pelik tau, bukan ketuk pakai tangan tau. Dia umpama macam ada orang duduk atas loker, menghayun kaki ke pintu loker. Kuat ketuk tuk tuk tuk. Yes, tapi dia ketuk dengan tap 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 tap. Macam kau tengah relax santai kan, kau hayun kaki slow. Okay, time tu dia semacam benda apa time tu dia dah start selubung badan dia dalam selimut, cuba untuk tidur. Okay, then suddenly benda tu makin kuat, ketukan kaki tu makin kuat. Dan tiba-tiba benda tu bercakap. Dia cakap dia cakap apa? First dia kata katil 1 dah tidur. Dan dia continue, katil 2 dah tidur, katil 3 dah tidur. Sampai dekat kawan aku ni, dia tak cakap katil tau. Dia terus mention nama kawan aku. Helmi bin sekian-sekian belum tidur. Time tu member aku memang dah tak fikir apa, dah keluar dari dom, dia ketuk pintu dom yang aku jaga sebelah ni. Dia ketuk, aku kena kacau dengan hantu loker. Aku cakap, kau dengan hantu loker? Kata biar betul. Dia kata betul bro, aku kena kacau dengan hantu loker. Memang dia benda ni, cerita ni jadi masa junior. So, sini ada mention pasal cerita ni. Pasal hantu loker, dia akan duduk atas loker, hayun-hayun kaki kan. So benda ni happen dekat dom aku yang kawan aku time tu baru nak tidur. So pada memang dia mention nama. Kalau kau dah tidur dia akan atas loker loker kayu. Yang tak cantik tu dia mention full name. Itu yang tak tahan tu. Betul, dia mention full name. Dia bukan mention macam katil 5 belum tidur, tak. Dia mention nama dan dia cakap belum tidur. Time tu aku macam apa hal, macam faham tak, orang berlari, pintu sentak kuat, aku dengar kuat cakap apa hal kau ni kan.
Dia kata, weh, aku kena kacau dengan hantu lokal. Dia kata, ya betul. Budak lain okey je tu. Tak, betul rasa dia aku kena kacau dengan hantu lokal. Oh, time tu malam tu, tong kejut semua budak-budak lain. Memang time tu terus buka semua lampu. Kejut semua kata, weh, ada hantu lokal dalam dom kita. Masing-masing mamai blur. Lepas tu tidur balik penat kan. Dan malam tu member aku stay dekat dom sebelah yang aku tidur dengan aku sekali. Dan lampu dom tu kita orang biar terbuka, dengan pintu-pintu sekali terbuka. Memang tak nak tidur dalam gelap kan? Memang tak. Tak, yang member lain tidur biar tidur. Maksudnya kita orang biar benda tu macam tu. Tapi masa member kau lari daripada dom dia tu, nak pergi ke dom sebelah tu kan, member kau ada nampak tak kira hantu lokal ni? Tak, memang dia tak tengok sebab memang totally gelap. So basically hallway lampu dom aku pun time tu lampu tak ada. Okay. So memang dia tak fikir tengok apa, dia memang lari. Kau tahu orang lari macam rempuh pintu tau. Faham? Kau lari lempuh pintu, memang kau tak tengok kiri kanan kan. Kau lari lempuh pintu, keluar terus pergi dalam sebelah. Betul. Itulah yang jadi. Dia memang tak ada tengok kiri ke kanan ke, memang dia tak ada nak angkat nak tengok ke, memang tak ada. So malam tu aku pun tidur dekat dalam sebelah dengan dia. Dan esoknya pula time aku nak tidur, benda tu terbayang dekat aku Ui, terbayang weh. Sebab dom sendiri kan. Ya tu dom sendiri, nasib baik malam tu kau tak ada kat situ. Tak ada kat situ. Tapi memang dengar memang dia ni macam bergaduh ke dalam dom kan. Dia punya kelang kabut tu. Dia kata, kau tak dengar ke orang ketuk lokal? Kau tak gila apa dengar apa orang ketuk lokal kan. Tapi basically kalau logik akal kalau aku ketuk dom sini, kau boleh dengar pun dom sebelah. Sebab ni lah, bukan yang tebal mana pun dia punya konkrit kan. Kau cakap dia memang aku tak dengar. Benda tu terjadi kat dia untuk hantu lokal. So guys, yang mana yang duduk asrama yang pernah kena kacau dengan hantu lokal, korang komen dekat chat box kan. Adakah pengalaman korang sama macam apa benda yang kawan si Hafiz ni kena kan? Katil satu dah tidur kan, sampai kat dia sebut nama pula tak tidur. Oi, itu tak cantik bro kan? Cantik bro. Tu lah, benda ni memang happen to many kat sekolah. Dia yang paling pelik dia berlaku hanya dekat sekolah asrama kan. Betul. Benda ni kalau tak, dia mesti kalau kata mungkin sekolah kau tak ada. Kalau kau tanya sekolah kau lain, mesti kau cakap, kalau kau ada lokal, dia mesti akan cakap. Kalau kau jumpa 10 orang, 8 ke 10 orang itu akan cakap ada. Ada kan hantu lokal. Yang macam dulu dekat sekolah aku yang kena, kita orang kena yang nampak tangan dekat dalam loker. Maknanya loker tu tak tutup, tapi kita nampak ada macam sepasang tangan tengah tarik pintu loker tu untuk ditutupkan. Tapi dia tarik daripada dalam loker lah. Itu seram. Itu lagi tak boleh belah kan. Dalam loker kot dia tarik pintu loker tu kasi tutup kan. Itu lagi gila babi man. Aku tak nak ingat dia cerita pasal asrama ni. Memang banyak gila kan cerita-cerita kat asrama sebenarnya. Benda yang jadi hampir setiap minggu tau kalau kat asrama ni sebenarnya. Untuk aku hampir setiap minggu tengok benda-benda yang macam dia ni kena masuk, dia ni tiba-tiba jadi macam ni, dia ni jadi macam ni, macam dah jadi common tengok. Sebab macam yang kerasukan tu aku rasa benda tu dah, kita pun dah naik lali aku rasa benda ni kan. Sebabkan betul. Benda tu tapi ialah untuk first time jadi ekstrim lah. Kalau untuk first time biasa ekstrim. Masa dulu aku masuk form 4 pun, aku masuk tahun 99 2000 aku rasa. Masuk form tahun 1999 aku masuk form 4. Kerasukan tu bagi aku masa first time tengok tu macam apa benda ni Syuk, aku tak pernah tengok benda-benda macam ni kan. Sebab yang aku kena macam berlakon pun ada kan. Rasa macam berlakon pun ada. Yang aku kena masa form 4 tu, aku masa tu pergi lepak dekat, macam kau cakap juga, senior dom dengan junior dom, diorang bercampur sekali kan. Jadi dekat dalam dom tu dia dah separate lah, belah junior belah sana, senior belah sini kan. Tak tahu lah, aku datang masa tu keadaan macam tengah kecoh, tak tahu pasal apa. So ada satu budak junior ni tengah mengamuk dalam tu. Aku ingatkan bergaduh. So aku pun tengok lah, rupa-rupanya member kena rasuk kan. Member kena rasuk. Ini sampai to the point di mana dia dekat dalam dom tu dia ada satu macam gantung ayat Quran tau. Dia gantung ayat kursi tak silap aku yang lama kan dia gantung kan. Dia ambil benda tu, dia siap gelak-gelak lagi dekat frame tu, lepas tu dia tendang pakai kaki je.
Itu ekstrim gila. Aku cakap ini benda ni takkan berlakon sampai macam ni sekali kan. Betul. Dan sampai tu depan macam sini suruh aku balik apa semua. Itu kalau, tapi macam kau cakap benda kerasukan apa semua ni, makin lama orang kata macam alah, rasuk lagi ke? Dah sampai tu depan dah macam aduh, rasuk lagi ke kan. Itu dia tak. Betul. Okey Bish, apa mau masa? Jom kita dengarkan cerita kau yang ketiga. Let's go. Okey, cerita ketiga ni mengenai main bungkus-bungkus. Main bungkus-bungkus pula. Kau nak bungkus apa Bish? Kau nak bungkus makanan ke apa ni? Main bungkus orang lah. Sama kan? Cari masalah betul lah. Aku nak sebut takut. Kan kau duduk kat atas seorang-seorang kan, nak sebut begitu kan. Atas seorang-seorang, Win aku kat bawah ni. Aku tengah dekat 3 ni. Jauh nak turun ni. Kan, itulah kau mendapat kau kan. Nak cerita sangat hantu kan. Jom. Okay, cerita ni waktu aku junior. Okay. So waktu junior, benda ni aku tak tahu. Benda ni first time jadi kat hidup aku. Aku dekat dorm aku, rupanya diorang senior ni, diorang memang suka takutkan junior. Betul. So bagi aku ni quite extreme. Diorang sanggup bungkus badan diorang dengan kain putih, tepek muka bukan bedak, lepas tu ikat. Okay, so itulah yang terjadi. Okay, tapi kalau cerita before benda ni happen, okay. Waktu tu aku tidur kat katil bawah. Okay, cara diorang nak menakutkan junior ni cerita, aku tidur kat katil bawah. Time tu hari biasa. Esoknya Jumaat. Semalam Khamis lah basically, malam Jumaat. So aku time tu pukul 12, tak tahu kenapa hari tu aku tidur lambat. Biasa aku dalam pukul 11, 10.30 memang aku dah tidur. Time tu memang aku tidur lambat. Semua dah tidur. Aku macam okay, semua tidur. Aku cuba nak tidur. Then what happened, pintu dorm aku macam dihenjuk-henjuk tau. Guru kuat-kuat. Aku macam apa hal ni kan. Aku macam apa hal. Banyak kali, dekat 5-6 kali. Lepas tu aku selimut dah badan aku, memang dah selimut dah badan aku. Mata aku menghadap. Aku tak tahu kenapa mata aku nak menghadap dekat pintu masuk. Okay, aku cuba buka sikit-sikit tengok kan. Aku buka sikit tengok. Lepas tu aku dengar macam ada orang buka pintu. Aku tahu buka pintu dan tiba-tiba aku nampak ada orang masuk dengan merangkak. Kau ni. Okay, masuk dengan merangkak. Aku macam time tu aku dah macam apa benda ni weh. Apa benda ni weh. Then lepas tu aku pejamkan mata, dia masuk merangkak. Lepas tu aku tak tengok lah. Aku dengar macam ada 2-3 orang masuk dalam dorm aku. Dia masuk. Lepas tu the best part, katil aku kalau kira row kedua. Okay, row pertama ni dia menghadap ke tingkap, yang mana menghadap ke dorm bertentangan. Okay, alright. Okay, so aku nampak ada benda putih berdiri menghadap ke katil row pertama. Aduh my. Okay, dan lepas tu aku macam benda apa ni, ya Allah. Lepas tu aku nampak ada orang goyang katil dari bawah. Aku macam ini dia orang rupanya main tengah takut siut betul kan. So aku macam time tu aku dah macam lega lah. Macam ni sini. Okay, tapi aku still tutup lah. Aku nak bagi tahu yang aku tengah tidur. Dia orang goncang-goncang katil. Lepas tu yang member aku dekat atas tu, bila mengoncang kau mesti akan tengok kepala kau menghadap kat katil kan. Betul. So benda tu betul-betul muka dia berdiri depan member. Time tu ilmu aku memang terkejut, menggigil gila. Lepas tu bila dah jadi benda tu, dia pergi dekat katil belakang pula. So they keep repeating buat benda yang sama. Diorang kacau kebanyakan ni katil kat atas lah, sebab kau tak payah nak tunduk kan. Betul. So dia kacau benda yang sama, katil yang sama. Dan lepas tu dah dekat 4-5 orang dia takut kan. Lepas tu seorang buka lampu lah, masing-masing tu macam korang punya takut kan. Diorang gelak-gelak lah. Lepas tu time tu baru aku tahu macam ni korang main
Sanggup balut memang dengan kaki sekali kan. Dia orang pakai bedak kat muka kan. Kata okay dah tidur saja je nak takutkan korang kan. Okay, then benda ni habis kat situ lah. Okay, bila kita orang pula jadi macam seronok pula nak tengok dia takutkan orang. Kau faham tak? Faham? So aku pun dengan kawan aku mengintai kat tingkap tengok dia nak takutkan siapa lah kan. So aku tengok kat tingkap, dia masuk dom sebelah. Tengok dom sebelah ni dia menjerit ke, dia apa ke kan. So time tu dia melompat pergi dekat dom sebelah. Okay, what happened masa dia pergi dekat dom sebelah ni adalah dia orang bertiga, yang lagi 2 orang ni tiba-tiba lari, tinggalkan dia seorang. Tinggalkan yang si bungkus ni? Yes. Okay. Meremang si. Aku belum boleh sempat beremang lagi sebab aku pun belum tahu lagi punchline dia kat mana kan. Okay, dia orang tinggalkan dia, dia orang lari. Lepas tu dia kata, asal korang lari, korang nak pergi mana? Tak, aku gerak. Dia kata gerak kan. Punya what happened, okay, dekat bertentang blok tu ada tangga belah hujung belah kanan. Belah kira belah kanan aku sebab aku menghadap dom bertentangan. So belah kanan tu ada benda yang sama melompat. Time tu bagi aku anggap macam ni korang nak main lagi sekali lah. Faham tak? Macam ni mungkin nak takutkan dom sana pula lah bagi aku. So benda tu keep on melompat tau. Yang member yang dah bungkus dekat, yang dah berbungkus ni memang time tu memang tak boleh buat apa sebab kaki ikat, tangan pun ikat, kepala pun ikat, dan dia pun kena lompat juga lompat untuk masuk dom sebelah. Aduh ya. Okay, alright. Okay, dan benda bertentang tu keep on melompat dengan dia. Dan kau nampak lah benda ni? Aku nampak. Ui, shit man. Tapi bagi aku benda tu, faham? Bagi aku benda tu macam orang nak takut kan. Faham? Masa tu kira macam kau tak sadar lagi dah benda tu adalah benda betul. Yeah. Okay. Sebab diorang yang plan ni je yang tahu siapa je yang main game ni, betul tak? Betul. Macam senior je tahu. Okay, malam ni sebab diorang memang jenis pakat. Okay, malam ni kita buat. So diorang je yang tahu, sebab tu yang 2 orang ni lari dulu tinggalkan member seorang ni. So benda tu melompat. Member yang dah kena bungkus tu memang time tu panik gila. Sampai dom depan tu, lepas tu dia jatuh. Dia jatuh dan suddenly benda yang lagi satu tu melompat dekat belah sana. Melompat sampai dekat tangga hujung tu. Lepas tu turun. Aku macam turun bawah kot. Hilang. Okay, lepas benda tu hilang, then member yang lagi 2 orang tu datang. Datang selamatkan dia, buka dia apa semua. Dia kata, asal korang tinggal aku Dia kata diorang tak tahu kenapa diorang lagi. So basically memang, tapi yang benda yang berbungkus kat sana tu memang bungkus yang kemas tau. Yang real tu lah. Yes, dia bukannya macam kalau bungkus biasa ni kau bukan nak beria sangat, kau nak bungkus sebab kau pakai cadar tilam kan. So benda yang kat sana tu memang, dan dia punya lompat memang different way. Memang cara lompat dia lah. Memang cara lompat dia tak semua apa kan. So, macam time tu bila aku dapat tahu benda tu benda real. Esok dia tak boleh tidur Yelah, sebab kau tengok tapi dalam hati kau cakap macam itu mungkin budak-budak sini dengan yang lain kan. Rupa-rupanya benda tu. So start pada malam tu jadi geng-geng sini ni dah tak pernah main sampai aku hujung tahun. Gila nak main lagi. Cik Naas. Diorang dah tak pernah main dah benda ni. Tapi itulah kan, kenangan dekat sekolah asrama macam ni kan. Mesti ada satu kepala senior yang tak betul, yang suka buat benda-benda macam ni kan. Betul, tapi time dia merangkak tu seram Sumpah seram. Tapi yang merangkak tu adalah yang senior tu lah yang merangkak senior tu lah, tapi dom gelap. So kau memang tak nampak apa. Kau nampak macam benda buka pintu, benda stick gegarkan pintu, buka. Lepas tu merangkak dekat bawah. Memang time tu kau dah macam dan kau seorang je yang belum tidur lagi time tu. Memang cuak confirm cuak. Memang benda tu macam bila dapat tahu macam lega, sonok kan. Sebab kau nak lari mana Betul lah tu, kau dekat dalam dom, kau nak lari mana. Memang tak ada tempat yang kau berlari. Memang kena hadap benda tu sama ada kau mampu dengan tak mampu time tu. Betul. Memang asrama ni benda yang
benda yang pelik ni memang banyak. Lepas tu bila banyak buat benda pelik jadi lagi pelik lah. Betul tu kan, macam-macam lah. Kadang-kadang dekat asrama pun, tapi itulah bila cerita pasal asrama, itulah kenangan manis kita kan sebenarnya kan. Kalau dekat asrama betul. Kan, yang mana yang bergaduh dengan sekolah lain, yang mana yang orang kata lagi-lagi pula macam sekolah teknik kau yang ada aspura dengan aspuri kan. Time-time tu lah kan, pagi-pagi bila budak-budak perempuan nak pergi ke sekolah, semua dah mula lah bertinggik tepi tingkap kan, nak tengok. Pasti. Itu confirm kan. Tengok dekat pagar, tengok geng-geng mana yang hot tu. Tengok. Sanggup Sanggup ya. Tapi sama aku banyak kejadian pelik. Kadang benda-benda simple lah. Kau pernah tak dengar azan pukul 4 pagi? Azan 4 pagi aku belum pernah lagi lah. Belum dalam pengalaman hidup aku ni, aku so far belum pernah kena lagi lah. Ini benda short story lah kan. Aku tentu lepak malam minggu lepas main kite dengan kawan aku kat balkoni. Pukul 4 pagi aku dengar azan. Bukan azan dalam sekolah, azan di luar sekolah. Aku dengar orang azan ketuk-ketuk jam pukul 4 pagi. Apa hal pula tu? Aku tanya kawan aku, kau dengar tak orang azan? Dengar. Pukul 4 pagi ni. Yalah, tak ada apa lah tu. Aku macam, tapi benda ni bermain kat kepala otak aku sampai sekarang. Pukul 4 pagi ada orang azan kan. Mesti ada kejadian apa-apa kot itu yang membuat kau azan. Tapi macam pelik juga sebab takkanlah dia nak azan pakai loudspeaker kan. Azan, yes, ni azan loudspeaker, bukan azan yang mendayu tak. Ni azan loudspeaker. Aku macam 4 pagi azan apa weh? Kau ambil positif je lapis, mungkin orang tu salah waktu ke apa. Tapi benda ni aku dengar bukan sekali tau. Kadang 2-3 kali dengar sebenarnya. Kadang ada pukul 4 pagi, kadang ada pukul 5 pagi. Dia awal pada waktu Yes, awal pada waktu. So guys, macam mana guys? Korang tahu tak kenapa yang tiba-tiba si Hafiz member kita ni dia dengar azan pukul 4 pagi, 5 pagi kan, secara tiba-tiba kan, tak semena-mena. Korang komen dekat chat box. Mana tahu kan korang boleh bantu kita untuk faham kan kenapa yang dia dengar azan pukul 4, 5 pagi ni. Tapi cerita kau best tapi malam ni aku bila kau cerita balik aku mengingatkan tentang orang kata kehidupan zaman asrama senang cerita kan. Ya, betul. Bila aku fikir balik, alamak seronoknya duduk asrama sebenarnya kan. Masa tu kita tak ada masalah habis hutang pun tak ada kan. Betul. Apa yang masalah kita adalah untuk skor final exam. Itu je. Kan kadang-kadang Maggi dengan biskut pun minta kat orang kan. Tak payah cakap Maggi sampai terdesak. Kita tak ada dekat bilik kan. Kita tak ada baldi gayung letak air paip, rendam dalam gayung. Betul. Rendam dengan gayung, betul kan. Aku dulu kalau time-time aku tak ada duit, aku mulalah main kad teruk tu kan. Lepas tu kan kalau orang macam gambling, kalau main kad teruk letak duit kan, aku letak biskut kan. Tak biskut kan. Kelakar. Tapi banyak pengalaman jenis macam aku parent aku kuat jauh gak. Nak pergi sekolah kena sejam lebih. So macam aku ni kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali aku balik. Itu lagi teruk babe kan. Kalau semua orang balik kau tinggal seorang. So time tu kadang mungkin dalam dorm ada 4-5 orang. Tapi nak buat macam mana kan, duduk je lah. Time tu aku kena tidur dorm mana yang berkumpul lah. Dekat dorm memang time tu banyak blok-blok yang gelap. Dan zaman-zaman tu pula Facebook, handphone semua tak ada kan. Walkman dengan Discman. Discman itu pun kena bawa yang Sony yang kecil tu. Kalau tak jumpa kena rampas. Dia kalau siapa yang pakai Discman tu kira dah level kayangan lah tu pakai Discman. Itu kayangan teruk. Belum pernah lagi nampak time kat sekolah tu. Discman, Alright guys, terima kasih sangat-sangat sebab sudi berkongsi cerita dengan The Segment untuk malam ni. Tapi sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, kau ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton yang kita yang tengah tengok kita punya podcast malam ni? Silakan. Pesanan aku first sekali, terima kasih dekat The Segment. The second thing, aku and family memang big fan untuk The Segment. Alhamdulillah. Thank you guys. Bagi aku channel kau lah channel yang more to educate tau. Not more to macam layan cerita sembang kopi. Dia more pada educate, more fun. Dan storytelling kau kan, dan kau punya
caller pun memang the best. Semua best. Alhamdulillah Hafiz kan, dapat semua caller yang best, termasuk kau pun best juga semua cerita-cerita ni kan. Alhamdulillah. Terima kasih sangat Hafiz kan. So korang semua kena subscribe The Segment, bagi tahu kawan-kawan korang. Aku pun sampai ni aku cakap korang tengok The Segment weh, tengok The Segment weh. Kita dia sangat seronok. Habis ni kau beritahu kawan-kawan, habis ni kau beritahu budak-budak ni. Tak beritahu lah, dia diam dah. Segan aku kan. Aku tak rasa diorang tahu aku buat segmen ni kan. Ramai okay. tahu. Ramai tahu aku pun tak tahu. Aku jumpa je suka cakap Api kenapa tengok sekarang podcast ni The Segment. Buka siap buka YouTube tengok kata tanya storytelling. Bagus. Alhamdulillah kan. Apalah kita cuba not pasal storytelling miss kau punya setup kau the way kau appreciate kau punya follower. Benda-benda tu yang tak ramai buat tau. After service orang panggil. After service kau macam tahu Habis kan kita buat kita kerja dengan servicing line dah berapa lama Habis kan. Kau pun kerja dengan service line pun dah berapa lama. Jadi bagi aku subscriber ataupun customer itu adalah kita punya priority lah kan. Sebabkan betul. Kalau diorang tak ada untuk support kita ni, kita pun buat benda kosong kan. Buat untuk siapa kan sebenarnya kan. Jadi bagi aku buat shot sendiri lah kan. Jadi bagi aku the first things first yang datang dekat dalam kepala otak aku adalah of course family members, wife, anak-anak apa semua. Dan betul. Yang seterusnya adalah para subscribers lah. Sebab bagi aku kalau diorang ni tak ada kan, kita macam kau cakap lah, kita buat channel short sendiri habis kan, tak ada siapa nak tengok apa semua kan. Jadi bagi aku the most important thing is kita kena appreciate balik lah apa benda yang diorang dah buat. Sebab bukan senang untuk kita dapatkan subscriber yang sanggup nak tengok kau punya show sampai 50 minit, 1 jam lebih kan. Tapi 2 jam kan, tapi diorang melekat juga tengok kan, berapa banyak data diorang pakai kan. Jadi kita pun kena appreciate lah diorang kan, Fizan. Tapi best dengar The Segment tau time bila paling best lah time tengah drive. Seronok weh. Tahu-tahu sampai Time tengah drive kan, hujan-hujan macam aku dengan wife aku dengar lagu dah boring, buka channel kau layan dekat dekat Spotify kan. Sebab kau tak payah nak on YouTube kan. Betul. Memang shock. Korang kena try time drive layan cerita The Segment, memang best. Dengar tu guys. Apis pun dah bagi saranan untuk korang pergi ke Spotify The Segment Podcast untuk dengar aku bersembang sambil teman korang drive balik kerja ke pergi kerja kan. Alright Bis. Tengah malam ke kan? Tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam kadang-kadang aku dengar show aku sendiri pun aku seram. Kau bayangkan. Kan. Alright Bis. Terima kasih sangat-sangat Bis sebab sudi untuk luangkan masa dengan The Segment. Okay guys, kepada siapa yang masih ingin menghantarkan kisah seram kepada The Segment, korang boleh hantar di email kami hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @thesegmentofficial. Dan cara yang paling senang, korang join the Discord channel, cari aku kat dalam Discord dan insyaAllah kita akan boleh setting time untuk kita bersembang secara podcast ataupun secara bertulis. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.